Salam sejahtera saya ucapkan kepada saudara-saudara dan saudari-saudari sekalian. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan complete plan untuk coaching season. Baiklah, tanpa melengahkan masa, untuk sesi pertama, saya akan serahkan kepada saudara Emir Fahmi. Dipersilakan. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Emir Fahmi, nombor matrik E2019102525. Hari ini saya akan menerangkan sesi 1 punya latihan. Jurulatih iaitu kami tim MEL, tarikh iaitu 27 bulan 3 2021 pada pukul masa latihan pada pukul 5 petang. Bilangan peserta iaitu 15 orang, iaitu umur dalam lingkungan 15 hingga 20 tahun. Tempat di Kuala Menang. Okey, tujuan dalam sesi pertama ni kita akan mendedahkan kepada atlet mengenai taklimat dan perincian mengenai sukan renang tersebut. Contohnya ia memperkenalkan alatan yang digunakan dalam sukan renang, memperkenalkan teknik-teknik dalam sukan renang, peraturan dalam sukan renang dan juga kategori dalam sukan renang. Basically, minggu pertama ini atlet dapat memfokuskan dan mengetahui asas-asas berkaitan dengan sukan renang dan selalunya minggu pertama ini mereka terlalu memfokuskan kepada latihan yang melibatkan daya tahan kardiovaskular, daya tahan otot dan juga kekuatan otot, dan juga intensiti latihan mereka perlulah dalam lingkungan 50 hingga 85%. Seterusnya saya serahkan kepada presenter yang seterusnya. Nama saya Muhammad Nazhar bin Nazri, nombor matrik E2019102413. Saya akan menerangkan sesi latihan untuk sesi kedua. Sesi latihan ini kita akan dedahkan atlet kepada teknik-teknik asas dalam sukan renang, seperti breathing in, out, stroke dan juga kicking. Objektif untuk sesi ini adalah untuk meningkatkan kemahiran renang, meningkatkan daya tahan kardiovaskular, meningkatkan daya tahan otot, kekuatan otot. Untuk peralatan pula kita akan menggunakan papan pelampung, hand paddle, pull buoy, fin, ramp, swimming lower limb dan juga waterproof prosthetic leg. Untuk kesihatan dan keselamatan, jika atlet itu mempunyai masalah berkaitan dengan kesihatan, pastikan mereka merujuk kepada doktor pakar terlebih dahulu bagi mendapat kebenaran untuk melakukan sesuatu aktiviti dan latihan. Manakala untuk peralatan pula, semua peralatan diperiksa dan pastikan peralatan tersebut selamat untuk digunakan supaya tiada kecederaan kepada atlet-atlet yang melakukan latihan dan aktiviti renang. Pemanasan badan kita akan melakukan warm up, dynamic stretching, relax swim 15 meter kali 3 set. Keutamaan kandungan utama dalam sesi ini adalah atlet dapat mengetahui teknik-teknik asas berkaitan dengan sukan renang. Atlet dapat meningkatkan teknik asas dalam renang, dapat meningkatkan daya tahan otot, daya tahan kardiovaskular dan juga kekuatan otot. Keutamaan untuk melatih atlet adalah menekankan aspek psikologi supaya atlet tidak terbeban dan selesa apabila berkomunikasi dengan jurulatih. Untuk penyejukan badan, kita akan melakukan relax swim dan juga static stretching. Seterusnya saya akan serahkan kepada Melanie untuk perincian sesi ketiga. Terima kasih. Nama diberi Melanie Serai Anna Vincent yang memegangkan matrik E2019 10.24.115 dan saya akan bentangkan untuk sesi ketiga. Untuk sesi ketiga, kita akan mendedahkan atlet kepada kemahiran berasaskan kesihatan iaitu kekuatan otot, daya tahan kardiovaskular dan juga kemahiran berenang. Peralatan yang digunakan ialah papan pelampung, hand paddle, pull buoy, fin, rams,
swimming lower limb dan waterproof prosthetic leg. Untuk kesihatan dan keselamatan, jika atlet mempunyai masalah berkaitan dengan kesihatan, pastikan mereka merujuk doktor yang terlatih terlebih dahulu untuk mendapatkan kebenaran melakukan latihan tersebut. Manakala untuk peralatan pula, semua peralatan diperiksa dan pastikan peralatan tersebut selamat untuk digunakan. Untuk sesi memanaskan badan untuk sesi ketiga ini ialah warming up dan juga dynamic stretching. Kandungan utama untuk sesi ini, atlet dapat meningkatkan kemahiran berasaskan kesihatan dengan baik dan juga dapat meningkatkan kemahiran berenang. Keutamaan dalam melatih atlet kurang upaya ini adalah dengan mementingkan aspek psikologi supaya atlet lebih bersemangat dalam melakukan apa-apa latihan yang diberikan oleh jurulatih. Untuk penunjukan badan untuk sesi ketiga ialah static stretching. Refleksi dan tujuan sesi seterusnya ialah pada sesi yang akan datang, atlet dikehendaki untuk melakukan kemahiran berenang dan juga perlu bersaing dalam pertandingan persahabatan. Intensiti pada sesi akan datang akan ditambah kepada 75% hingga 90%. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bagi sesi keempat, tujuan dijalankan sesi keempat ini adalah untuk mendedahkan atlet dengan lebih mendalam pada teknik ataupun kemahiran renang dan mengadakan time trial bagi melihat keupayaan atlet tersebut. Objektif utama di dalam sesi latihan minggu keempat ini adalah untuk menambah baik kemahiran berenang mereka, menambah baik daya tahan otot, daya tahan kardiovaskular dan kekuatan otot. Dan selain itu, ia juga mempunyai objektif utama untuk melakukan time trial bagi melihat tahap kemampuan atlet. Peralatan yang digunakan adalah sama seperti yang diterangkan rakan saya sebentar tadi, iaitu papan pelampung, hand paddle, pull buoy, fin, ram, swimming lower limb dan waterproof prosthetic leg. Bagi kesihatan dan keselamatan pula, atlet perlu memaklumkan ataupun merujuk kepada pihak yang berkelayakan seperti doktor bagi melihat sama ada dirinya sesuai ataupun tidak melakukan latihan yang diberikan oleh jurulatih ini. Ia adalah bertujuan untuk mengelakkan daripada berlakunya kecederaan semasa menjalani sesi latihan yang akan mengganggu proses atlet itu untuk untuk memberikan persembahan terbaik sewaktu pertandingan. Bagi keselamatan pula, atlet perlu dan pihak pengurusan perlu memeriksa segala peralatan yang digunakan adalah berada dalam keadaan yang selamat untuk digunakan ataupun tidak. Sebelum memulakan sesi latihan, atlet perlu untuk memanaskan badan dan antara aktiviti yang boleh dilakukan adalah warm up dan juga dynamic stretching. Okey, kandungan utama untuk kami melakukan sesi latihan minggu keempat ini adalah untuk melihat sejauh mana keupayaan atlet untuk bertanding dan bagaimanakah progression yang telah mereka perolehi setelah menjalani beberapa sesi latihan bersama jurulatih. Adakah mendapat maklum balas yang positif ataupun tidak. Selepas selesai menjalani sesi latihan, atlet perlu untuk menyejukkan badan ataupun cooling down bagi mengelakkan daripada berlakunya kecederaan ataupun kelesuan. Antara aktiviti yang boleh dilakukan ialah relax swim dan juga static stretching. Refleksi bagi sesi keempat ini adalah atlet dengan melakukan sesi time trial, atlet akan dapat merasakan suasana kejohanan yang sebenar dan mengelakkan mereka gugup sewaktu pertandingan sebenar nanti. Seterusnya, kami akan bentangkan training program yang telah dirancang untuk atlet kurang upaya. Dipersilakan saudara Emil Fahmi. Okey, kita pergi balik untuk minggu pertama training program latihan untuk atlet kurang upaya. Minggu pertama hari Isnin kita akan memberi taklimat seperti biasa, iaitu tadi saya terangkan tadi, iaitu taklimat dan perincian mengenai sukan renang, apa alatan, teknik-teknik, peraturan
peraturan-peraturan dan juga kategori dalam sukan renang. Hari Selasa kita akan buat latihan daya tahan otot, iaitu first kali kita akan buat warm up itu 5 hingga 10 minit, second ialah stretching 5 hingga 10 minit, third ialah ketiga ialah push up iaitu 10 kali 3 set, empat ialah lunges 10 kali 3 set, 5 ialah plank 30 saat kali 3 set, 6 sit up 10 kali 3 set, 7 ialah breathing in dan breathing out in swimming pool 20 kali 3 set, 8 ialah flutter kick 1 minit kali 3 set. Okey, hari Rabu kita akan rest. Okey, kita akan seterusnya kita akan pergi pada hari Khamis. Hari Khamis kita akan melakukan latihan daya tahan kardiovaskular. First kali kita akan buat jogging iaitu selama 30 minit. Second ialah stajam iaitu 15 kali 3 set. 3 ialah high knee 10 kali 3 set. 4 ialah mountain climb 10 kali 3 set. Yang kelima skipping iaitu 30 kali 3 set. Yang keenam ialah burpee 10 kali 3 set. Jumaat kita akan rest supaya dia recover balik, untuk recovery badan dia punya badan. Hari Sabtu kita akan buat latihan daya tahan dan kekuatan otot. Yang first kali ialah skydiver iaitu 10 kali 3 set. Kedua ialah balance strength 10 kali 3 set. Tiga bird dog exercise 10 kali 3 set. 4 ialah bridges 10 kali 3 set. Yang kelima push up 10 kali 3 set. Yang keenam sit up 10 kali 3 set. Yang tujuh cross reach sit up 10 kali 3 set. Kesemua latihan ini berintensiti pada minggu pertama ni kita akan buat secara sederhana iaitu 40 hingga 60%. Minggu pertama ni kita akan fokuskan kepada daya tahan kardiovaskular, daya tahan otot dan juga kekuatan otot. Okey, seterusnya saya serahkan pada presenter yang seterusnya. Seterusnya adalah program latihan bagi minggu kedua. Isnin kita akan melakukan kemahiran berenang, iaitu breathing in out dalam swimming pool 30 kali 3 set. Yang kedua adalah 3 kali stroke tambah 6 kicking 20 meter kali 3 set. Catch up drill 20 meter kali 3 set. 6 kicks switch swim drill 20 meter kali 3 set. Di antara aktiviti tersebut kita akan rehat selama 2 hingga 3 minit dalam intensiti 50 hingga 85%. Hari Selasa kita akan rehat, rest. Hari Rabu kita akan start balik dengan kemahiran berenang, fish drill 20 meter kali 3 set, zipper drill 20 meter kali 3 set, swim with fin 20 meter kali 3 set, swim with pull buoy 20 meter kali 3 set. Antara aktiviti tersebut kita akan berehat selama 2 hingga 3 minit. Untuk hari Khamis pula kita akan rehat. Kita akan sambung kepada hari Jumaat iaitu kemahiran berenang, swim with kicking board, lepas tu relax swim 20 meter kali 3 set, moderate swim dan juga speed swim 20 meter kali 3 set. Intensity untuk minggu ni antara 50% hingga 85%. Minggu kedua ini bertujuan untuk meningkatkan kemahiran berenang atlet. Dengan cara ini jurulatih dapat menambah baik kekurangan atlet semasa melakukan latihan. Latihan ini juga bertujuan untuk membiasakan atlet berenang tanpa bantuan pembantu dan alatan bantuan. Seterusnya saya serahkan kepada Melanie. Untuk minggu ketiga, pada hari Isnin kita akan melakukan kekuatan otot dan daya tahan otot. Latihannya adalah bicep curl 5 kg, 12 kali repetition dan 3 set. Tricep extension 5 kg, 12 kali repetition dan dibuat dalam 3 set. Sit up 20 repetition, darab 3 set. Curl rise 30 repetition dan dibuat dalam 3 set. Dalam setiap aktiviti tersebut, kita akan berehat selama 2 hingga 3 minit
Dan intensity untuk hari Isnin adalah 60% hingga 85%. Pada hari Selasa kita akan rest dan pada hari Rabu kita akan melakukan daya tahan kardiovaskular dan kekuatan otot. Kita akan melakukan start jump 30 repetition 3 set, burpee 20 repetition 3 set, squat jump 20 repetition 3 set dan Russian twist 25 repetition 3 set. Dan setiap latihan tersebut kita akan berehat selama 2 hingga 3 minit. Dan intensity untuk hari Rabu iaitu 60% hingga 85%. Dan pada hari Khamis kita akan rest. Dan pada hari Jumaat kita akan melakukan kemahiran berenang, iaitu kita akan melakukan swimming pilots exercise 20 repetition dalam 3 set, swim on floor with twist dan bend over freestyle 20 repetition 3 set dan last kali gliding 15 meter dan dibuat dalam 5 set. Dan setiap latihan tersebut kita akan rehat selama 2 hingga 3 minit. Dan intensity untuk hari Jumaat iaitu 60% hingga 85%. Untuk hari Sabtu dan Ahad kita akan rest. Okey, untuk minggu ketiga ini dia adalah bertujuan untuk meningkatkan kekuatan otot, otot bicep brachii, tricep brachii serta otot-otot lain yang terlibat dalam sukan renang. Intensiti yang tinggi juga membolehkan atlet meningkatkan kemahiran berenang mereka dengan lebih cepat. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya saya akan menerangkan berkenaan sesi latihan bagi minggu keempat untuk atlet ini. Pada hari Isnin, atlet akan membuat aktiviti kemahiran berenang, yang mana aktiviti yang akan dilakukan ini adalah untuk menambah baik kemahiran renang mereka. Antara aktiviti yang akan dijalankan ialah yang pertama, easy pace for warm up 50 meter kali 4 set. Yang kedua, moderate pace 25 meter kali 6 set. Yang ketiga, steady pace 100 meter kali 2 set. Dan yang keempat, moderate pace 25 meter kali 2 set. Di dalam latihan pada hari ini, atlet akan mempunyai 2 hingga 3 minit masa rehat dan intensiti yang diberikan adalah sebanyak 75 hingga 90%. Seterusnya, untuk hari Selasa, atlet akan diberikan rehat dan meneruskan sesi latihan pada hari Rabu. Di sini atlet akan meneruskan sesi latihan dengan membuat kemahiran berenang. Aktiviti yang akan dijalankan ialah 100 meter easy pace, 1 set for warm up. Yang kedua, swim with pool boy 50 meter kali 4 set. Yang ketiga, fast swim 25 meter kali 2 set. Dan yang keempat, fast kick 25 meter kali 2 set. Aktiviti ini juga sama seperti aktiviti yang dijalankan pada hari Isnin, yang mana mereka akan mempunyai 2 hingga 3 minit waktu rehat dan intensiti yang akan diberikan ini adalah sebanyak 75 hingga 90%. Seterusnya, hari Khamis, atlet akan diberikan rehat bagi persediaan untuk melakukan time trial ataupun percubaan masa pada hari Jumaat. Dan hari Jumaat adalah hari melakukan time trial bagi menilai tahap keupayaan atlet setelah menjalani beberapa sesi latihan bersama jurulatih. Hari Sabtu dan Ahad, atlet akan diberikan rehat dan meneruskan sesi latihan pada hari seterusnya. Tujuan kami memfokuskan atlet kepada kemahiran berenang adalah untuk memastikan atlet dapat berenang dengan lebih laju, dan ia adalah untuk meningkatkan daya tahan otot atlet tersebut. Dan selain itu, tujuan untuk kami melakukan time trial ini adalah bagi menilai keberkesanan program latihan yang telah kami sediakan dan melihat sejauh manakah atlet itu dapat mengadaptasi sesi latihan yang kami lakukan dan membiasakan diri di dalam suasana pertandingan yang sebenar. Assalamualaikum, saya Siti Rafiatul Adawiyah, I20191024. Saya ingin menerangkan tentang kesimpulan daripada jadual latihan yang dirangka. Setiap latihan yang dirangka perlu mengambil kira seperti dari aspek kesediaan fizikal atlet,
tempoh masa yang diperlukan serta kemahiran yang diingini dalam mencapai objektif latihan yang optimum oleh jurulatih ataupun pengurus pasukan. Jurulatih perlu bijak mengatur jadual latihan bagi menghindari kecederaan kepada atlet di samping semua sasaran semasa latihan dapat dikecapi tanpa membebankan atlet sehingga mendatangkan tekanan kepada atlet. Seterusnya, kepelbagaian aktiviti yang dirangka boleh mengurangkan kebosanan kepada atlet semasa mengikuti latihan yang dirangka beberapa minggu yang kami rangka, iaitu selama 4 minggu sebelum kejohanan berlangsung. Sebagai kesimpulannya, sebagai jurulatih, setiap perkembangan dan permasalahan perlu dicatat sebagai rekod dan rujukan untuk melakukan latihan latih tubi yang membantu pemulihan kelemahan atlet selepas latihan tersebut. Selain itu, catatan tersebut juga membantu kepada jurulatih untuk memberi rujukan kepada jurulatih pada masa akan datang, selain membantu menyediakan skop latihan yang lebih berkesan kepada atlet dan mencapai kesan yang optimum. Sebelum menutup tirai, izinkan saya berpantun. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun ampun dipinta. Sekian saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.